Okey, kita tengok balik start daripada tadi yang saya dah terangkan force. Force kita dah selesai, yang mana kita dah tahu penggunaan formula yang perlu dipakai sekiranya kita ada dua daya, rumus sine law dengan cosine law. Kalau ada lebih daripada dua daya, kita akan pakai teorem Pythagoras yang mana dia akan ada sudut 90 darjah. Okey. Apa yang kita cari sebenarnya adalah resultant force. Resultant force ni kita akan nyatakan dalam magnitude IJ. Ini untuk 2D. Untuk 3D kita akan nyatakan IJK. IJK ni sebenarnya represent untuk X, Y, Z punya aksi. Okey, selesai kita dah nyatakan dalam magnitude I dan J, kita akan cari berapa nilai force resultant force tu. Position vector semua ni kita dah tengok. Okey, sekarang kita akan masuk ke dalam equilibrium of particle in 2D and 3D. Sebenarnya kita lebih coverkan dekat 2D. Okey. Ni topik seterusnya, equilibrium of force. Okey, equilibrium of force ni kita tengok keseimbangan daya. Yang mana daya boleh support, kalau kata kita ada satu daya dari bawah yang menarik jumlahnya 80 Newton. Yang memegang pun dia mestilah 80 Newton. Okey, faham tak? Okay, contohlah saya conteng dekat sini. Apa yang kita nak belajar dalam equilibrium of force ni. Okey, katalah ini awak punya lock. Lock yang memegang. Okey, ni beban awak. Awak pegang beban yang awak bawa. Awak angkat beban kat sini. Kat sini dia ada beban, maknanya dia tarik. Dia tarik dekat sini beban 1, 2. Okey, ni daya yang memegang pada something yang fix. Something yang fix dia pegang. Okey. F1 dan juga F2, hasil tambah untuk F1 dan F2 sama dengan F3. F3 ni yang memegang, arah daya dia ke atas. Yang ini awak tarik ke bawah, sebab tu daya dia ke bawah. Yang memegang tu dia tegang ke atas. Jadi kat situ kalau lukis free body diagram dia sama dengan macam ni lah. Lebih kurang konsep macam awak belajar force tadi. Kira-kira. Cuma ni aplikasinya lah. F3, F1, F2. Bila equilibrium of force ni, F3 sama dengan F1 tambah F2. Jadi F1 tambah F2 tolak F3 sama dengan kosong. Okey. Maknanya kalau kata saya kenakan daya F1 ni 40 kilonewton, dekat F2 ada 30 kilonewton, daya F3 adalah 70 kilonewton. Bila dalam keadaan macam ni, sistem kita dikatakan sebagai equilibrium of force. Dia dalam keadaan keseimbangan. Kira dia punya F, jumlah F sama dengan kosong. Okey. Ini untuk equilibrium of force, topik yang seterusnya 2D. Okey, kalau awak tengok, kalau gambar rajah ni, kita ada fix. Ada dua bangunan lah. Dua bangunan awak lock. Ni tempat fix lah. Dekat C. Ni C, ni B. Okay, B dia lock dekat sini. Okay, awak lock ni dan awak ikat satu pokok bunga dekat D. Jadi automatik awak dapat sebenarnya sini daya dan dekat sini ada satu lagi daya. Daya B, ini daya C. Dia pegang dekat something yang fix. Jadi dia memegang.
Dia tarik arah daya sana. Yang ini dia pegang beban hala ke bawah. Jadi itu adalah daya D. Okey, apa yang kita nak tengok? Bila awak dapat satu case tadi macam ni, kita akan lukis free body diagram. Free body diagram ni awak terjemahkan lukisan ni kepada bentuk free body diagram. Konsep yang sama juga. Ini C, ini B, ini D. Biasa kita akan bagi jarak lah. F sama juga MA. Kita tahu dia punya jisim, kita tahu mass dan juga dia punya jarak. Betul ke formula yang saya pakai? Ke tak ingat? Ingat tak balik? Betul. Awak yakin ni? Tapi jumlah daya untuk ketiga-tiga ni nanti jumlahnya mestilah kosong. Itu konsep untuk equilibrium of force. Kita kena first lukis dia punya free body diagram. Lepas tu kita akan buat equation. Equationnya sama juga macam yang awak dah belajar sebelum ni. Okey, kita tengok something dulu. Next slide. Ini kita tak jawab dululah. Nanti mungkin kita boleh back balik. Ni dia dinyatakanlah macam mana keseimbangan daya sesuatu objek. Keseimbangan daya sesuatu objek apabila dia mematuhi hukum Newton yang pertama. Hukum Newton yang pertama menyatakan jumlah force sama dengan kosong. Sama dengan formula yang saya dah buat contoh first tadi. Saya ada contengkan yang mula-mula dekat slide. Okey, daya ni kalau kata ada 40 dengan 30, yang menarik F3 tu mestilah 70 kN. Hasil tambah dia akan jadi kosong. Okey. Ni contoh-contoh aplikasi lah dekat real life. Awak ada kita panggil ni crane. Kita ada crane. Crane ni dia angkat dendang ataupun awak boleh tengok dia angkat satu objek. Kita ada nampak ada daya. Sini dia ada lock. Ni lock. Kita consider dekat sini dia fix. Dia fix. Ni daya yang memegang beban. Memegang beban, kita ada B, kita ada C. Yang ini dia fix. Kira daya yang memegang pada something yang fix, dia adalah yang berlawanan dengan yang memegang beban. Ni daya D, ni daya C, ni daya B. A ni dia punya lock je lah, pemegang. Nanti mungkin awak kena tahulah berapa force pada kabel AB, berapa force pada AC. Kita nak tengok calculationnya. Ni dia lukis balik je. Awak kena tahu berat dia berapa panjangnya. Ni contoh-contoh aplikasi yang bagusnya awak boleh buat pengiraan kalau awak tahu beban yang dibawa. Mungkin awak boleh cerita crane ni dia bawa peti ais. Peti ais tu berapa pula dia punya berat. Beratnya berapa. Jadi awak kena tahulah dia daya seragam teragih ataupun daya tertumpu. Yang tu kena pastikan. Ni contoh. Contoh kalau kata kita ada soalan. Katalah awak ada engine block. Engine block awak ni dipegang oleh fix ataupun dekat D dan juga B. B ni kita ada sudut 30. D terletak pada 180 darjah ni.
Dan C dia memegang objek. Kalau kata macam ni, kita akan dapat first awak kena lukis dia punya apa yang awak kena lukis, free body diagram dulu. Lukis free body diagram. Okey, awak akan dapat macam ni lah. Ni yang memegang, ni D, ni B. Okey. Beban. Beban awak adalah pada C. C ni adalah beban awak. Okey. Jadi awak akan nampak free body diagram ni dia akan membantu awak untuk mengira force pada setiap kawasan. Yang kira kita macam nak pastikan beban tu boleh dipegang. Beban tu boleh dipegang. Okey. Contohlah sekejap, dekat slide seterusnya dia ada bagi maklumat berat tak? Yang ini dia tak ada bagi maklumat berat. Okey, dia minta kat situ determine the tension in the cable for given weight of the engine. We need to learn how to draw a free body diagram and apply equation of equilibrium. Okey, maknanya kita nak tengok tension pada setiap ataupun force pada setiap daya C, B dan juga D. Ini dia dah lukis lah macam saya dah lukis tadi. Ni kita ada tadi daya B, kita ada daya D dan kita ada daya C. Tapi kat sini ada bagi maklumat daya C berapa. Okey. Seterusnya kita buat assumption. Kita buat assumption yang partikel ataupun objek ni dia isolate or cut free from its surrounding. Di maknanya dia isolate, tak terganggulah dengan angin ke apa ke sebagainya. Kita nak tengok berapa magnitude dan juga direction bagi setiap force. Okey. Kat situ dia bagi maklumat engine mass adalah 250 kg. 250 kg ni awak tukar pada Newton. 250 kg tukar pergi Newton. Akan dapat 250 darab 10 kuasa 3 darab 9.81. Okey, awak akan dapat 245250 Newton. Jadi tukarkanlah jadi kilo Newton. Awak akan dapat 2452 kilo Newton. Ini berat enjin awak. Jadi berapa daya yang perlu disupport oleh B dan juga D untuk memegang daya C enjin awak. Supaya di dalam keadaan keseimbangan. Okey, nak pastikan dalam keadaan keseimbangan kita kena kira B dan juga D punya daya. Okey. Yang kita perhatikan sini, B dia ada sudut. Dia ada sudut. Okey, kita lukis dulu. Kita lukis free body diagram. Okey, step pertama awak lukis dia punya free body diagram. Free body diagram tadi awak dah tengok lah. Kita ada B, kita ada D dan juga kita ada C. Okey. Cuba awak keluarkan persamaan untuk setiap X dan juga Y. Kalau tadi kita kira setiap satu kan? Kita akan kira setiap satu. Okey, kali ni kita terus buat satu kesimpulan. Macam mana saya nak hilangkan? Dia dah tulis kat sini. Okey, tak apa, saya conteng je lah apa yang ayat ni tulis. Okey, bila keadaan macam dia katakan, ni A lah, partikel A dekat sini.
Partikel A ni yang memegang ketiga-tiga daya. Dia support. Jadi titik pusat dekat sini adalah titik pusat keseimbangan sistem ni. Titik pusat keseimbangan bagi satu sistem B, C dan juga D. Okey, dia dalam keadaan keseimbangan bila mana force dekat A adalah 0. Jumlah force IA adalah kosong. Okey, bila dia kosong maknanya dia dalam keadaan keseimbangan. Okey, bila dalam keadaan keseimbangan jumlah force adalah kosong. Okey, yang ini kita akan nyatakanlah FAB tambah FAD, FAB tambah FAD tambah FAC sama dengan kosong. Okey, macam tadi saya buat kira-kira saya dah dapat dia negatif. Saya dah dapat dia negatif, konsep yang sama je. Yang ini dia belum tentukan lagi positif negatifnya. Okey, sekarang kita akan kira lah. Kita akan kira benda ni. Okey, kita akan consider sama juga. Apa-apa hal, positif, sini Y, sini X. Okey, selain daripada kawasan tu nanti awak akan tahu yang mana negatif, mana yang positif. Okey, jadi kita nak tulis dalam bentuk skala. Okey, nak dapatkan dalam bentuk skala, kita nak bentukkan skala, kita kena identify jumlah Fx sama dengan kosong berapa dan jumlah Fy sama dengan kosong, apa persamaannya. Kita nak kena bina equation Fx and Fy. Okay, kita akan solvekan lah dia. Okay, contohlah. Okay, kita akan lukis skala ni. Benda yang sama je lah ni. Ni A, ni B, ni D dan ni C. Okay, jadi kita tulis balik. Okay, sekarang kita assume, untuk nilai positif, arah kanan akan jadi X kanan positif, X kiri negatif. Atas Y positif, bawah Y adalah negatif. Okey, sekarang kita tulis dalam bentuk skala E. Kita consider, kita kena nyatakanlah hala ke kanan jumlah Fx. Okey, sekarang kita tengok ketiga-tiga daya. Kita tengok ketiga-tiga daya yang mana ada value untuk X. Okey, kalau kita tengok B ni, B ada value untuk X. Dan dia ada value untuk Y. Okey. Okey, kalau kata D, dia duduk dekat paksi X. Betul tak? Dia duduk kat paksi X, maknanya dia ada value X. Y dia kosong. Jadi Y tak ada nilai. Okey, yang ketiga untuk C. Untuk C dia duduk dekat paksi Y. Dia negatif lah. Maknanya X dia tak ada value. Y dia ada value. Y dia negatif Y. Okey, kita tuliskan persamaan. Kita kumpul mana yang terlibat dengan paksi X. Okey, kita tengok yang B dulu. B ada value, okey, TB. Kat situ dia nyatakan force tu dalam bentuk TB. TB cos 30. Ini 30 darjah. Tolak, cari lagi yang ada nilai X. Yang ini negatif X. Negatif X sebab dia belah kiri. Tolak TD. Okey, sama dengan kosong. Okey, jelas tak macam mana saya dapat Fx? Untuk C tak ada. Sebab value dia memang tak ada nilai. Okey, seterusnya kita cari nilai pula untuk jumlah force dekat Y. Kita consider Y hala ke atas positif. Jadi jumlah Fy sama dengan, first tengok dulu TB. TB ada value
Okay, TB tu Y dia positif. TB sin 30 darjah. Okay, dekat Y, dekat D tak ada nilai Y. C baru ada, tapi pun nilai negatif. Yang ini kita dah ada value lah sebab beban untuk enjin mass tadi dia dah beri, awak just convert pergi ke Newton. Darab dengan 9.81. Okay, dapat 2.4 kan ni? 2.4. 250 exponent 3. Okey, tadi saya tersilap. 250 darab terus 9.81. Ini awak kira untuk dapatkan force dekat enjin ni 250 kali 9.81. Ni kg lah, unit dia kg, ms negatif 1. Okay, sama dengan 250, okay, awak akan dapat 2452.5 kg ms negatif 1 adalah Newton. Jadi tukar 2.452 kilo Newton. Okay, awak dah dapat kilo Newton ni. Kumpulkan pula yang ni, negatif Y. Negatif 2.452 kilo Newton sama dengan kosong. Okay, jadi bila dapat persamaan ni, awak dah boleh selesaikan ke tidak? Dah boleh selesaikan lah kan? Cos 30. Okay, awak akan buat persamaan ni lah. Samakan dia. Kira ini adalah equation 1. Ini equation 2. Awak buat persamaan serentak. 1 sama dengan 2. Okay, buat. Selesaikan. Okay, awak akan dapat TB. Warnanya tak jelas. TB cos 30 darjah tolak TD sama dengan TB sin 30 darjah tolak 2.452 kilonewton. Okay, jadi apa yang kita boleh selesaikan dulu? Okay, boleh selesaikan tak? Sekejap. Buat satu lagi persamaan lah untuk mudahkan awak. Yang persamaan satu tu, awak keluarkan nilai. TD sama dengan TB cos 30 darjah. Okay, yang persamaan kedua, ini bukan, saya tersilap. Okay, daripada persamaan satu tadi awak dah keluarkan yang ni. Yang persamaan 2, awak boleh selesaikanlah. TB sin 30 darjah sama dengan, ataupun kita teruslah kat bawah dia. Selesaikan persamaan 2 dulu. Selesaikan persamaan 2 dulu. Okay. Maka TB sin 30 sama dengan 2.452 kilo Newton.
Okay, TB akan dapat 2.452 bahagi sin 30. Awak dapat 4.904 kilo Newton. Okey, dah dapat nilai ni, masukkan nilai TB. Ni equation 3. Put TB value in equation 1. Okay. Jadi TB from equation 1, TB awak dah ada nilai 4.904 cos 30 tolak TD sama dengan kosong. Maka TD sama dengan 4.904 cos 30. Awak akan dapat 4.247 kilo Newton. Okey, maknanya awak dah dapatlah daya untuk ketiga-tiga beban yang ada pada partikel A. Dia dalam keadaan keseimbangan. Kira tension yang ada dekat sini. Ini 4.904 kilonewton. Tension AD 4.247 kilonewton dan yang memegang C 2 point. 2.452 kilo Newton. Okey. Ni kalau kata kita hanya ada partikelnya tu ada kat satu je. Macam mana kalau partikel A tu tadi kita ada dua tempat. Ni kalau kata ada satu tempat, okay, kita akan tengok pula kalau kata dia ada dua tempat. Ni formula. Bila mana yang mana fix tadi tu mungkin ada spring ataupun kabel. Spring tu dia ada kalau kata yang fix tadi tu, yang memegang awak punya beban, mungkin tadi awak nampak, kalau awak tengok dekat sini, dia pegang, dia fix. Ini. Okay, ada kebarangkalian yang memegang ni, dia boleh jadi dia ada spring. Dia boleh jadi dia ada spring ataupun ada puli. Kalau ada spring dengan puli, awak kena consider spring punya force. Kena consider spring punya force. Dan manakala kalau kata dia punya kabel tu lalu dekat puli, dia punya kira tension tu dia tak ada geseran. Dia tak ada geseran. Yang ni kita boleh nampak lah formula yang awak kena gunakan. Kalau kata kena consider force, F sama dengan K darab S. Yang ni kita adalah spring consistent. Okay, darabkan dengan deformation, jarak lah. Okay, kemudian yang ini konsep kalau kata ada puli. Puli ni dia macam roda lah. Awak letak tali dekat atas puli, dia akan gelongsor. Dia bila dia menggelongsor, dia tak ada geseran. Awak punya tali yang memegang dua daya tu tak ada geseran. Kita akan consider T1, tension T1 sama dengan tension T2. Ini dua keadaan yang mana kalau kata kita punya objek dia melibatkan spring ataupun puli. Kalau kata kabel awak tu dia
attach pada spring dengan pulley, ni konsepnya yang awak kena consider. Force dia awak kena consider spring constant, manakala kalau pulley awak akan consider tension yang dipegang oleh dua kabel tu persamaannya samalah T1 sama dengan T2. Okay. Okay, kita tengok example yang terakhir. Okay, example yang terakhir ni, kalau kata yang sebelumnya kita just ada partikelnya satu je. Kalau tengok kat sini, kita ada dua partikel yang memegang ni. Center yang equilibrium of force ni kat situ ada dua. Satu E, satu lagi C. Kalau kata dapat macam ni, macam mana awak nak selesaikan? Daya, lepas atas daya ni tiba-tiba ada daya lagi. Okay, jadi kita akan selesaikan satu partikel dulu. Kita selesaikan satu partikel dulu. First, kita akan tengok yang paling mudah ataupun yang mana awak ada maklumat. Okay, dekat situ dia ada soalan tak? Okay, kalau kata kat sini, okay, salin soalannya. Example, dan awak lukis daya. Kita ada beban ataupun guni A beratnya 20 Newton. Geometrinya ditunjukkan seperti dekat sinilah. Dipegang oleh G dan juga C. Guni A ni dipegang oleh C dan juga G. Okay, jadi awak kena kirakanlah berapa tension pada CE dan juga EG. Okay. Force in the cable and, okay, find force in the cable and weight of seg P. Dia minta awak cari beban B, kemudian force ni semua, tegangan-tegangan ni, tension pada setiap tali ni, dia minta awak cari. Okay. Kat sini dia dah terangkan ke awak lah. Plan awalnya, lukis dulu free body diagram pada point E. Kenapa kena lukis pada point E? Okay, kalau awak nak selesaikan point C, point C, awak nak lukis yang ni dulu, kita akan jadi stuck dekat sini. Kita tak tahu. Dia tak berpegang pada apa-apa. Partikel C bergantung pada partikel E. Jadi awak susah sikit lah nak cari dia punya maklumat. Boleh juga, tapi nanti dia akan, persamaan awak jadi complicated. Persamaan awak jadi complicated. Okay, jadi kalau boleh kita selesaikan partikel E dulu. Jadi awak lukis awak punya free body diagram. Boleh. Lepas ni ada yang ada kelas Okay, kalau ada yang kelas, yang ini saya sambung. Bila lagi yang awak free minggu ni? Saya nak cover balik yang kelas kita cancel masa yang awak balik college. Yang ni saya nak cover minggu ni lah. Saya nak selesaikan sebelum kita masuk chapter 3. Bila yang awak free? Sebab saya masih belum dapat jawapan lagi dalam WhatsApp bila awak nak buat kuliah seterusnya.